Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya kasihi, pengurusi penganjur kita pada hari ini, Saudara Rahmat selaku ahli jawatan kuasa bahagian. Yang saya kasihi, yang berusaha, Saudara Ahmad Jais selaku timbalan ketua warisan bahagian Sepanggar, Saudara Jaidi naib ketua bahagian, ketua wira, mana ketua wira tadi? Ketua wira, ahli jawatan kuasa bahagian warisan Sepanggar, kaki tangan pusat hikmat Parlimen Sepanggar, ketua-ketua cawangan, dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, penduduk khususnya di kampung Suang Parai ini. Pertama sekali saya memanjatkan rasa syukur kerana dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat berhimpun dalam satu sesi yang saya kira cukup penting, khususnya kepada saya secara pribadi dan Kerajaan Negeri Sabah juga secara amnya, kerana kita pun sedar dan tahu bahawa hari ini Dewan Undangan Negeri Sabah telah pun dibubarkan. Situasi di mana jarang berlaku. Pada kebiasaannya pilihan raya ini setiap 5 tahun sekali. Tapi kali ini hanya, kalau saya tidak silap dari segi sejarahnya, baru 2 kali berlaku. Dulu sewaktu USNO dengan PBS, itu lagi cepat, tidak sampai 1 tahun saya dipahamkan, beberapa bulan saja. Kemudian yang kedua ini warisan. Apabila kita terpaksa bubarkan Dewan Undangan Negeri hanya dalam tempo 2 tahun sahaja. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, khususnya kepada masyarakat di kampung ini yang telah memberikan sokongan yang padu kepada Parti Warisan Sabah dalam pilihan raya yang lepas. Kalau dulu orang tidak pernah percaya parti yang kecil dan kerdil ini, mereka anggap sebagai parti yang tidak ada peluangnya langsung untuk menang pun. Kalau kita ingat dulu sewaktu mula-mula warisan dilahirkan, mereka cakap parti ini parti kecil, parti yang tidak ada peluang untuk menang. Kita selalu dianggap seolah-olah tidak ada peluang untuk menang lah, mbak katanya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dalam tempo sejak kita dilahirkan, didaftarkan parti ini, kita masuk kampung, keluar kampung, menjelajah seluruh negeri Sabah. Tetapi alhamdulillah saya bangga, khususnya di kawasan Parlimen Sepanggar ini, kita telah berjaya membuktikan kepada mereka bahwasanya parti yang kecil dan kerdil ini telah terbukti. Kita telah menyumbang 2 kursi Dewan Undangan Negeri dan 1 kursi Parlimen. Dan itu merupakan satu tanda amaran kepada mereka bahwasanya jangan sekali-kali memandang rendah terhadap parti kecil ini. Orang cakap kecil-kecil cili padi, kau termakan kau mati dia punya pedas. Dan alhamdulillah pilihan raya kali ini, kawasan kita di Sepanggar ini akan bertambah 1 lagi kursi Dewan Undangan Negeri. Dan kalau dulu kita boleh berupaya menang 2 kursi DUN dan 1 Parlimen, kali ini Parlimen tidak bertanding. Maknanya hari ini saya masih lagi ahli yang berhormat, sebab Parlimen belum dibubarkan. Kalau yang dulu kita bertanding 3 kursi, sebab 1 Parlimen, kali ini 3 kursi juga. Cuma kali ini ketiga-tiganya Dewan Undangan Negeri di peringkat Parlimen Sepanggar. Dan saya yakin dan percaya lawan kita, mereka mula sedar bahwa jangan pandang enteng parti kecil ini. Mereka cakap perahu kita kecil. InsyaAllah bagi kita sedikit masa, kapal yang kecil ini akan bertukar menjadi kapal yang besar yang akan membawa suara rakyat negeri Sabah, bukan hanya di negeri Sabah, tetapi ke persada di peringkat nasional insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Sebagaimana telah disebutkan oleh para speaker tadi. Tadi si Mat Jais cakap berucap dia tidak ada cakap panjang, tapi rupanya panjang juga. Si Jumardi pun tadi kita punya ketua Wira, sabar dan tania, semangat Wira perlu seumpama itu, sabar dan tania. Kepada saudara Rahmat, saya masih ingat si Rahmat ini masa dia mula-mula berucap, mikrofon pun jatuh, bergegar. Alhamdulillah hari ini sudah nampak improvement yang beliau boleh lakukan bercakap di hadapan orang ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, menyentuh tentang kampung ini dulu. Sebelum saya bercerita tentang isu pilihan raya. Kalau kita ingat dulu, saya masih ingat waktu kempen di kawasan ini. Kempen dulu saya ingat jalan ini bukan main teruk ini. Kalau di Rumbak sana, kalau saya ingat dulu ada jentera kita, wirawati kita sampai jatuh masuk laut. Punya daib, peninggalan kerajaan dahulu, dan sekarang pun dia saya mengakui masih banyak yang perlu kita perbaiki. Itu yang bila lawan kita cakap dengan kita, apa warisan buat 2 tahun? Ya betul, tidak banyak yang kami dapat lakukan sebab selain daripada yang disebut oleh saudara Ahmad Jais tadi. Tahun pertama kita keluar masuk mahkamah, tahun kedua kita berhadapan dengan COVID. Betul. Yes. Mohon maaf, sebentar ya, battery ya. Mohon maaf. Kenapa? Sementara mereka memperbaiki speaker kita ini, kita bercakap dulu menggunakan speaker yang kecil. Jadi tahun kedua kita berhadapan dengan COVID-19 tuan-tuan pun tahu bahwa bukan saja dunia perlu ditutup, Sabah pun terpaksa kita tutup pintu masuk. Pelancong asing tidak boleh masuk, pelancong dalam Malaysia juga tidak boleh masuk. Malah tidak cukup dengan itu, tuan-tuan juga dikurung di rumah. Betul kan tidak? Kamu tidak disuruh keluar rumah. Jadi bila tuan-tuan semua tidak disuruh keluar rumah, bayangkan cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan warisan dalam tempo 2 tahun kita menjadi kerajaan. Bukan mudah. Lepas itu apabila COVID berlaku, kita cuba sedaya upaya kita. Sebab keadaan itu tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Khususnya untuk generasi kita ini tidak pernah berlaku di Malaysia. Keadaan seumpama itu, di mana orang terpaksa berkurung di rumah, tidak boleh keluar rumah kecuali beli makanan. Itu pun hanya 1 orang saja. Betul kan tidak? Jadi ini diantara cabaran yang perlu kita lalui dalam tempo 2 tahun warisan menjadi kerajaan. Lepas itu tuan-tuan pun tahu, tadi telah disebut oleh saudara Rahmat. Kita coba untuk hantar makanan seberapa ramai yang boleh. Saya tahu pada masa itu kekangan yang kita ada. Saya dimaklumkan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, dimaklumkan bahwa populasi rakyat yang tinggal di Bandaraya Kota Kinabalu ini 500.000. Jadi kalau 500.000 populasi Bandaraya Kota Kinabalu, taruhlah 200.000 tinggal di Sepangar saja. Bayangkan berapa ramai, itu tidak termasuk orang-orang luar daerah yang tinggal juga di kawasan kita. Ada lagi orang-orang yang tinggal di kawasan perkampungan setinggan yang tidak didaftarkan. Bayangkan begitu punya ramai.
Maka dengan itu saya malukan dengan pejabat kita. Sampai hari ini pejabat Paliman Semanggar masih mengulurkan bantuan makanan ini. Sampai hari ini. Saya paham ada yang masih belum dapat, ada yang beritahu mengeluh tidak dapat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama saya ingin minta maaf kerana mungkin ada yang tidak kesampaian. Kalau ikutkan pepatah, inginkan hati memeluk gunung, apakan daya tangan saya tidak sampai. Dan itu bukan menjadi penghalang kepada kita untuk meneruskan usaha dan menjejaki rakyat kita. Pusat Paliman Semanggar naik turun bukit, tuan-tuan. Kaki saya ini mulanya ingin juga ikut dengan rakan-rakan kita Sidi Ahmad Jais, mau menghantar dari rumah ke rumah. Coba, walaupun kaki pada masa itu patah, tapi kerana saya faham kesukaran yang dihadapi oleh rakyat kita, saya coba kuatkan semangat, kuatkan kudrat, angkat juga beras, hantar dari rumah ke rumah di kawasan Duni Nanam. Bila saya hantar, apa jadi? Saya rasa something wrong dengan kaki saya. Saya cakap ada something wrong. Bila saya jalan, saya rasa dia bukan makin sehat, tapi saya rasa ada something di situ yang macam skru terlepas. So saya balik pergi hospital, saya minta X-ray dengan doktor saya. Bila X-ray, tuan-tuan, 5 skru patah, plate 2 patah, terpaksa diganti. Tetapi itu ada juga orang komplain, kurangnya mana ahli Paliman Semanggar. Jadi inilah kadang-kadang bila orang melihat, ingin mencari kelemahan yang kita ada, tanpa melihat apa yang kita telah usahakan, itulah jadi dia. Tapi realiti dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak pernah walau sedetik ada dalam isi dan hati sanubari kita untuk mengabaikan rakyat kita yang saya tahu pada hakikatnya memang menghadapi kesukaran. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana saya sebutkan tadi, COVID masih lagi kita. Hari ini yang saya tengok ramai pakai mask. Kalau dulu saya ingat orang pakai mask, kita takut mau dekat. Sebab kita bilang kompom ini penyakit, ada penyakit TV-nya, jangan kita dekat, jauh-jauh. Betul kan? Sekarang kalau orang tidak pakai mask, kita pula lari, bahaya itu, nanti dia membawa coronavirus. Jadi itulah perubahan keadaan yang berlaku khususnya di negeri Sabah ini. Jadi berbalik kepada cerita kita selaku pemerintah 2 tahun di negeri Sabah ini, bukan mudah mentadbir dalam keadaan banyak rintangan, gangguan COVID. Malah tidak cukup dengan itu, COVID politik berlaku di negeri kita. Pada ketika kita coba fokus membantu mengubah dasar yang sebelum ini tidak membantu rakyat, pihak lawan kita melakukan satu tindakan yang saya kira even Agung sudah nasihatkan, dulu yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung, nasihatkan dalam parlimen, jangan bawa rakyat ke kancah politik yang tidak menentu. Sekarang COVID, fokus kepada usaha membantu rakyat, kerana ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang putus mata pencarian, dan yang paling penting ada yang tidak dapat bekalan makanan. Sepatutnya itu difokuskan oleh para pemimpin, baik kerajaan ataupun pembangkang. Tapi apa berlaku mereka lakukan di negeri Sabah ini? Pada ketika kita fokus kepada COVID, mereka sibuk mau membeli YB. Kami ini, tuan-tuan, macam saya selalu sebut, kalau pemimpin warisan ini memilih untuk memikirkan badan sendiri tanpa memikirkan rakyat, kami boleh ambil tawaran ini. Kami boleh menjadi jutawan sekeras. Kalau kami memilih untuk pilih sebelah, walaupun terpaksa menggadai maruah dan prinsip perjuangan kita. Ingat dulu waktu kita berjuang 3 tahun sebelum kita menjadi kerajaan, masa kita pembangkang 3 tahun, pusing Sabah. Waktu kita pusing Sabah, apa kita punya ucapan?
yang kita dendangkan, kasih tahu sama rakyat. Kita akan pastikan UMNO kita tumbangkan, keluarkan UMNO daripada bumi Sabah. Betul kan? Itu yang kita pusing sama. Itu yang kita bagi tahu rakyat. Cukuplah UMNO. Sudah sampai masanya parti Sabah memerintah Sabah. Tapi apa berlaku? Apabila kita, kalau kami pikirkan badan, kalau kami pikir perlu pula UMNO, gara-gara mau pangkat, mau jawatan, bagaimana kami ini mau berdepan sama rakyat ini? Bagaimana saya mau berjumpa dengan orang Suampara ini? Sebab saya yang minta sama kamu, jangan undi UMNO, kita mau tumbangkan UMNO, kita mau perintah negeri sendiri. Tiba-tiba kerana jawatan, kerana pangkat, oh UMNO sudah insaf, mari kita sokong UMNO. Siapa di bulan kamu lempar saya sama selipar hari ini? Betul tidak? Jadi atas dasar prinsip itulah kenapa kita memilih walaupun sukar, tetapi kita yakin inilah tindakan yang tepat dan betul. Maka kita lebih rela membubarkan Dewan Undangan Negeri, menyerahkan semula kuasa kepada rakyat karena kita yakin bahwasanya tidak ada hakim yang lebih baik dalam menentukan siapa yang sepatutnya menjadi kerajaan. Tidak lain, tidak bukan, hakim itu adalah rakyat negeri Sabah. Tapi pihak lawan kita, tuan-tuan, bawa pergi mahkamah. Tidak mau, dia bilangnya jangan pilihan raya. Musa sepatutnya ketua menteri, dia bawa pergi mahkamah. Kalau dia yakin rakyat sokong sama mereka, kenapa takut berhadapan dengan rakyat? Betul kan tidak? Macam laki-laki kalau ada salahnya di rumah, pulang rumah takut jumpa bini. Betul kan tidak? Sama lah dengan lawan kita ini. Kamu rasa-rasa kenapa dia takut berjumpa sama rakyat? Sebab dia tahu sepanjang pemerintahan mereka telah mencurangi harapan rakyat yang telah diberikan ke atas mereka. Oh, mereka tanya apa? Orang bilang biar gambar bicara. Betul, banyak yang kita perlu perbaiki. Tetapi saya ingin jelaskan kepada mereka, terlalu banyak yang kamu tinggalkan yang perlu kami selesaikan hari ini. Dan yang paling ketara, tuan-tuan, berapa tahun setinggal di kampung ini? Berapa tahun rumah itu digelar setinggal? Puluhan tahun, betul atau tidak? Warisan 2 tahun. Alhamdulillah, kampung ini, kampung kelima, kampung Mombak telah pun diwartakan oleh kerajaan warisan dengan hanya memerlukan 2 tahun tempo pemerintahan. Jadi hidup UMNO kamu. Sila paling bulan dia orang perintah balik, dia orang ambil kamu punya tanah ini. Cobalah kamu bagi sama dia orang balik. Kita meluap patah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya kepada ungkapan para pemimpin ini. Nilai tindakan mereka. Betul kan tidak? Kami dulu, saya ingat saya berkempen di sini, kita janjikan, ialah walaupun pada masa itu kita coba. Saya ingat mewarta kampung ini dalam tempo 100 hari boleh settle. Rupa-rupanya punya susah. Ya, saya ingat senang. Ialah apabila kita kerajaan al-malum kita kembangkan, kita tidak tahu prosesnya. Maka karena semangat mau mengasih tumbang UMNO biar itu, kita cakaplah itu musim 100 pagi kita 100 hari kita warta. Sekali sudah jadi kerajaan rupanya susah. Tapi alhamdulillah, apa yang penting kepada kita, walaupun lambat, tetapi hari ini kita sudah buktikan bahwa janji telah pun kita kotakan. Setidak-tidaknya di Semanggar ini, khususnya kampung ini, kamu tidak boleh lagi digelar kampung Setinggan. Kalau ada orang panggil kamu kampung Setinggan, Daplo Simbi. Next kita akan atur penyusunan semula
listrik, air perlu kita masukkan ke sini. Alhamdulillah saya telah pohon peruntukan dengan kerajaan negeri jalan depan itu alhamdulillah telah dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk ditar semula di jalan di depan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ini bukan hanya cakap. 2 tahun kita perintah, bukan mudah. Yang di sebelah ini boleh bertanya apa kita buat. 26 tahun apa kamu buat? Yang patut menilai bertanya ini kami. Jangan nilai kami yang baru 2 tahun. Betul tidak? Kalau kamu yakin boleh menang, ayo berhadapan dengan mahkamah dengan rakyat. Biar kita berhadapan dengan rakyat. Ini dulu bukan main cakap. Waktu kita kerajaan kami cabar warisan kalau berani bubarkan. Sudah kita bubar, lawan pergi mahkamah. Jadi tuan-tuan jangan percaya kepada ungkapan, tapi lihat kepada tindakan mereka. Alhamdulillah saya ingin berani katakan, walaupun dalam banyak tekanan, cabaran, orang bilang semua dugaan yang kita lalui, tapi alhamdulillah saya bangga dengan parti warisan ini. Sebabnya kenapa? Sebabnya telah terbukti, kita buktikan kepada orang Sabah bahwasanya 21 ahli Dewan Undangan Negeri Parti Warisan, 9 ahli Parlimen, tidak seorang pun yang menjual maruah dan prinsip mereka. Inilah parti kalau kamu mau percaya. Sebab mau menguji orang ini, uji dia dengan duit, tuan-tuan. Kamu tahu kan? Kalau ditawarkan juta-juta ini, Bang Nia gantungan hutang nomor benga ke anta, maka tanda sini. Menguji umat ini, uji dia pada ketika dia dihadapkan dengan tawaran. Kalau iman dia kukuh pada ketika ditawarkan dengan segala macam, itulah ciri-ciri pemimpin yang perlu kita pertahankan. Bayangkan kami ditawarkan jawatan menteri penuh saya ini. Kalau saya ikut sama saya punya bekas bos, menteri penuh saya. Gaji puluh ribu, saya boleh pilih jalan itu. Saya tinggalkan orang sepanggar. Because saya tahu kalau saya dengan Tasim Mahyudin, saya ikut berpeluk balik sama UMNO. Mungkin kamu marah sudah sama saya. Tapi kamu marah pun saya sudah jutawan. Tidak apalah, tidaklah saya tanding balik, saya larilah. Datu Syafi'i mungkin marah sama saya, tapi saya tunggu hari raya Aidilfitri. Saya jumpa sama dia, maaf saya dan batin dari sini. Boleh. Tapi tuan-tuan, itukah, kenapa itukah ciri-ciri? Itukah sebab dan asas kenapa kita tubuhkan parti warisan? Adakah kerana kepentingan pribadi? Dan hari ini kita buktikan, itu yang saya cakap, kita telah buktikan kepada orang Sabah, khususnya kepada rakyat di Semanggar, kecuali di Inanam lah. Bikin malu kumpulan. Maka ayat-ayat jumpa kong. Bikin malu Semanggar. Dulu di Samadi, Inanam, saya tolong campaign untuk dia. Kamu ingat dulu nasib mana sini orang Inanam? Ada ke sini orang Inanam? Haha, dari sana. Ingat dulu waktu campaign di Inanam, dia suruh saya berucap maaf pada saya, ada Tuan Haji Setia yang bercakap, dia yang pandai bercakap. Sudah campaign setengah mati mau putus urat, dia pergi lompat pula. Kambing betul. Tapi tidak apa, kita akan rampas semula Inanam dalam pilihan raya kali ini. Saya doa dia tanding balik di sana. Saya mau tengok dia punya berani. Dia cakap saya lompat kerana rakyat. Kerana rakyat kepala otak kau. Rakyat memberikan harapan, jangan kau lompat. Lawan UMNO dan Barisan Nasional. Dia juga yang bercakap dulu waktu campaign di dalam UMNO perompak pencuri. Musang dia bilangnya. Ini Musa perompak pencuri. Hari ini dipeluk olehnya. Kambing betul. Bikin malu kumpulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting kepada kita? Kita kena ada
conscience, apa ini, tak sasaran dan niat yang jelas. Apa tujuan kita berada di sini? Kalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan warisan ditemukan, kita cakap daripada awal, kita akan pertahankan Sabah ini. Cukuplah kunci rumah kita dipegang oleh parti yang ada di sebelah sana. Hari ini kita sudah boleh berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa perlu merujuk kepada mereka. Mereka cakap dengan kita, Allah warisan pun kerjasama sama PKR sama DAP. Betul, kita kerjasama, tidak dinafikan. Tapi saya mau bagi tahu sama mereka, beza kita dengan mereka, kita tidak rujuk PKR, PKR rujuk dengan kita. DAP bekerja sama dengan kita, bukan macam di sebelah. Tidak setuju sama si Bung, terbang pergi KL, jumpa si Said Hamidi. Hidup UMNO. Bila diorang gaduh, UMNO KL cakap, kita lantik Anwar Musa sama Ahmad Masdan, pengarah apa tadi dia bilang sini, yang monitor pilihan raya negeri Sarawak. Kunci rumah rujuk pergi sana. Tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah kalau warisan diberikan mandat sekali lagi, kita bagi jaminan rumah ini milik kita, kita tentukan masa depannya. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya yakin kalau ikut PDM ini, pilihan raya yang lepas kita menang besar. Betul tak Pak? Menang besar. Jadi kalau itu musim kita pembangkang, kamu undi begitu kuat. Kita sudah kerajaan negeri. Saya mau tengok pilihan raya kali ini. Kalau boleh, saya mau tongnya penuh dengan undi parti warisan. Saya mau orang Suampara ini jelas. Pilihan raya kali ini akan ramai orang bertanding. Sebab tujuan mereka untuk memecahkan undi. Sebab mereka telah belajar apa berlaku sewaktu pilihan raya yang lepas. Keputusan pilihan raya 29-2. Betul kan tidak? Walaupun 2 itu 2, tapi mereka telah membuktikan bahwa 2 itu boleh menentukan siapa boleh menjadi kerajaan. Sebab itulah strategi mereka. Mereka aktifkan semua parti-parti. LDP hidup balik. Kalau orang umpama mayat, hidup balik. Pemimpin lama-lama keluar balik. LDP hidup balik. SAPP yang memang sudah tidak pernah hidup-hidup, sampai presidennya tidak pernah menang, dihidupkan semula. Tujuan dia, tuan-tuan dan puan-puan, kena jelas bahwa niat mereka ingin memastikan agar kalaupun mereka menang satu kursi, di penghujung nanti mereka akan bercantum semula. Jadi orang di Suamparai kena paham ini. Tidak cukup dengan itu, saya dengar ada lagi orang yang baru timbul. Jangan kamu tengok bangsanya. Misal di kayu bangsa, maka karang bang niatna untuk amasak bangsa dah undi-undi. Kata nabi saya maksudkan dulu. Dia datang, dia bagi tahu saya ikhlas membantu COVID. Tiba-tiba pilihan raya saya menawarkan diri saya. Tapi tanya diri tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika negeri ini kita berjuang untuk mengeluarkan UMNO daripada bumi Sabah, di mana dia pada masa itu? Baitan Dari, kamu ada nampak dia? Musim hujan maka keluarlah dia macam cendawan. Jadi saya mau orang Suamparai perlu paham ini. Jangan basirkan undi tuan-tuan. Kalau dia cakap dia ikhlas bagi bantuan dari rumah ke rumah pasal COVID, saya mau bagi tahu sama dia. Saya bukannya mau membantu, syukur alhamdulillah. Kalau dia ikhlas membantu, alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau itu menjadi penanda aras kepada kita, perlu diingat, ini bukan soal menangkan individu. Ini soal mempertahankan negeri Sabah.
Ini soal bukan Datu Syafi'i, bukan Datu Aziz, bukan Dwight Daryl, bukan Whitey Jones, tetapi ini soal masa depan negeri Sabah kita. Dia masuk keluar kampung, tabur batu sana, antar makanan sini. Kalau mau banding sama dia, saya boleh cakap juga. Saya pun lagi buat banyak kerja berbanding dia. Yang pentingnya sebelum kita jadi kerajaan 3 tahun sebelum ini, kita sudah pusing Sabah. Pastikan perjuangan orang Sabah menjadi realiti. Persoalan dia kenapa baru muncul sekarang. Jadi saya minta orang Suang Parai mesti fikir ini dalam-dalam. Kalau saya bertanding atas dasar badan saya 1 orang saja, kalau saya menang 1 orang saja, apa boleh saya buat untuk mempertahankan negeri ini? Betul kan tidak? Nanti akhirnya karena saya menang 1 orang, saya akan jual saya punya undi. Kalau BN kasih tinggi, saya pilih BN. Kalau warisan kasih tinggi, saya pilih warisan. Jadi kamu mau kamu punya YB jadi, minta maaf bahasa kasarnya, menjual diri dia, memilih wakil rakyat. Saya setuju, wakil rakyat tidak boleh bermusim. Tapi jauh lebih penting daripada itu, parti mana, panji perjuangan mana yang diwakili oleh orang yang bertanding itu. Kalau dia hanya bertanding atas tiket PCS, kamu undi di sini, PCS dipakai akan PTI, dihina kamu undi PCS. Bantan Nabi ini ya, kalau ada kamu nampak bendera PCS di sini kamu rotan. Alisa lupa. Siapa presiden PCS? Anifah bin Aman. Betul kan? Siapa dalam UMNO? Musa bin Aman. Siapa dalam Bersatu? Hafiz bin Musa, Musa bin Aman. Siapa di Pakistan? Banan bin Ayub, Ayub bin Aman. Hidup UMNO. Jadi kamu sudah tahu ini. Kamu undi lagi. Macam saya sebut tadi, bila kamu undi di penghujung nanti nampak macam mereka bergaduh di ujung pari kayu siga. Kamu paham tak maksud saya ini? Di penghujung mereka akan bergabung macam juga Pakistan dulu. Apa kempen Pakistan dulu? Kamu ingat? Tolak Malaya. Kita tolak parti penjajah UMNO, balik ke Malaya. Dia orang kempen, jangan undi UMNO, ini UMNO penjajah. Penyokong dia tadi apa lagi? Hidup Jeffrey, undi Pakistan, undi, menang 2 kursi. Bila dia menang 2 kursi, apa dia buat? Sepatutnya dia bersama-sama dengan kita, sebab kita pun cakap kita buat riwayat UMNO di Sabah. Betul kan? Tapi dia pilih dengan siapa? Rupanya dipeluknya pula si Musa balik. Nampak bergaduh waktu pilihan raya, di penghujung peluk balik. Hidup UMNO juga balik. Jadi kita sudah belajar daripada sejarah. Orang kampung Suang Parai, saya minta. Orang bilang kalau dikasih bodoh 1 kali, enggak apalah. Mungkin kita tidak tahu orang Sabah ini mau memberi peluang. Tapi kalau kita dikasih bodoh kali kedua, itu bukan lagi bodoh, bodoh betul. Sudah mana staf Piramli, bukan cobaan lagi, ini bodoh betul-betul sudah. Ingat tuan-tuan, undi PCS itu undi UMNO, undi UMNO, undi Bersatu, undi Bersatu, undi STA, undi si Musa juga. Undi Musa, undi STA, undi Bersatu, undi Bersatu, undi UMNO, undi PCS. Musa juga. Undang-undang paham saya pun tidak tahu. Nah sekarang ada lagi parti baru LDP. Macam yang saya sebut tadi, sudah ingat, sudah riwayat, sudah di dalam, rupanya bangkit balik macam Panggua. Jadi ingat itu, orang Sabah kena paham. Karena mereka akan
coba pecahkan kita. Bila kita pecah, kita lemah. Bila kita lemah, kita mudah dikalahkan. Bila kita dikalahkan, maka dijajahlah kita. Tapi kalau rakyat Sabah tidak kira berapa yang bertanding, walaupun 10 yang bertanding, 10 penjuru, kalau kamu nampak sudah di sana 10 kertas, 10 senarai, 1 saja. Tidak ada di dalam kertas undi itu muka. Siapa-siapa yang bertanding. Kamu pernah nampak kertas undi? Mana ada muka? Di sana apa ditulis di sana? Lambang. Jadi itu yang saya sebutkan. Jangan tengok itu calon. Kita ini cerita mempertahankan negeri, mau memastikan kuasa negeri dalam tangan kita. Jangan tengok mukanya, jangan tengok batang tubuhnya, tengok lambang, logo, panji perjuangan yang dipegangnya. Undi Parti Warisan Sabah. Dikasih 10 ringgit, ambil. Dikasih 20 ringgit, ambil. Dikasih 30 ringgit, masih kuat bang? Dikasih 50 ringgit, dikasih 100 ringgit, tambah lagi. Dikasih 500 ringgit, tapi bila berhadapan sama kertas undi, bersaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita, letakkan kepentingan negeri Sabah, anak bangsa kita, undi Parti Warisan Sabah. Kalau kami ditawarkan juta-juta, tidak goyang, kamu dikasih 50 ringgit, hilang iman. Kepimpinan melalui tauladan. Betul kan tidak? Rakyat selalu cakap, pemimpin kena menunjukkan jalan dulu, buktikan kamu buat dulu sebelum seluruh rakyat. Betul kan tidak? Kalau pemimpin boleh buat, harta rakyat juga boleh. Tapi kami telah buktikan, walaupun tawaran diberikan jutaan ringgit, kami boleh menjadi jutawan segera. Tapi tidak seinci kami berundur dan menjual marwah kami pada mereka. Jadi kalau kami yang juta-juta ini tidak gentar, tidak goyang, takkanlah 50 ringgit I say man. Orang bilang bikin malu kumpulan. Ambil saja. Letak dalam hati. Oh, kau beli kami punya YB dulu 10 juta, 15 juta, 8 juta. Mampus kau. Tuan, kamu boleh tambah 50 juga. 100 oke lah. Tambah lagi. Dia bilang 500 oke lah. Pulang, ramai saya punya orang bilang, ramai saya punya anak pengundi semua, termasuk saya punya kucing-kucing. Ini pun mau makan juga. Kalau boleh lebih pulang bawa sini. Jangan susah, hidup dia ini. Atau hidup bersatu, hantam dia. Jangan kamu peduli. Gasak dia habis-habis. Tapi bila kamu baris, tolong saya minta kepada orang Sabah, pilihan raya kali ini, dia selain daripada kita mau tentukan siapa kerajaan, tapi jauh lebih penting kita ingin bagi pengajaran sama orang di sebelah ini, di Malaya ini, bahwasanya jangan anggap orang Sabah mudah dibeli. Zaman nenek moyang kami mungkin kamu boleh jual dan beli, tapi ini generasi kami akan pertahankan negeri Sabah. Jangan sekali-kali hasil masuk kita diangkat lagi ke sebelah sana. Boleh atau tidak? Insya Allah kalau kita menjadi kerajaan yang kuat, mandat yang kuat daripada rakyat, insya Allah kita akan susun semula kampung ini. Saya ada ahli parlimen kamu, insya Allah saya tidak akan biarkan kamu. Kita akan susun kampung ini. Alhamdulillah, tahniah, Sabah dan tahniah kerana kampung kamu ini telah pun diwartakan oleh kerajaan negeri Sabah. Demikian juga kampung Delima dan juga kampung Numbang. Namanya akan ditukar. Saya dipahamkan nama akan ditukar. Sabang muafakat. Tahniah. Apa yang penting kepada kita, dengan penstrukturan kampung ini, kamu tidak lagi digelar sebagai penduduk setingkat. Karena ianya tidak baik dan tidak manis. Mereka tuduh kamu PTI, tapi sampai pilihan raya kamu tengok, datang itu pergi sini. Betul kan tidak? Kau tengok nanti, potong saya punya kuku, panjang juga balik. Jangan cari, kalau cari habislah. Tidak ada bikin pangkal. Tapi kalau kuku panjang juga balik.
Kamu tunggu nanti pilihan raya. Macam-macam benda di sini nanti. Tapi itulah parti yang menghina kamu PTI. Betul kan tidak? Sudah kamu dihina PTI, dikasihkan duit, tundi juga. Kalau saya tahu mati anak kamu itu berapa pusat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya berharap terima kasih banyak-banyak kepada makcik-makcik ini. Tanda aku baguapan lah. Menguap sudah makcik ini, apapun terima kasih. Jadi, saya ucap jutaan terima kasih kepada semua atas kehadiran pada hari ini. Ini bukan campaign lagi. Ini baru chapter 1. Belum lagi, kita akan banyak cerita. Kita akan berbicara banyak. Saya akan ceritakan dengan kamu perkara-perkara yang kerajaan dahulu telah lakukan. Kita ada bukti dia. Yang amat berhormat Ketua Menteri telah nyatakan ada banyak, khususnya melibatkan tanah-tanah kayu balak ini. Kita akan bongkar satu-satu. Nantilah masa pilihan raya, kita simpan-simpan dulu. Kamu tahu kenapa desperate sebelah ini mau ambil balik kerajaan? Akhir kasak sigawa. Banyak masalah di orang, sebab itulah desperate mau jadi Ketua Menteri balik si Musa ini. Dan insya Allah saya akan ceritakan satu demi satu. Biarkan yang membawa Ketua Menteri kita dedahkan satu demi satu dulu. Dan pada dalam siri jelajah kempen insya Allah akan bermula pada 12 September dan akan berakhir pada 26 September. Dalam tempo kempen insya Allah saya akan datang balik ke sini. Kita akan kempen dan akan pastikan insya Allah Karambunai, Darau, Inanam kita akan tawan dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau dengar suara macam bikin kuat semangat. Akan tahu kuantak karena PC. Ya, InsyaAllah jangan lebih bang. Ada juga saya di sini. Saya ahli parlimen kamu. Saya tidak akan tinggalkan rakyat yang telah memberikan kepercayaan. InsyaAllah. Macam saya sebutkan tadi, kalaulah niat nawaitu saya dipikir saya punya badan, orang cerita saya ada Datu Ajis itu bukan orang sini, bukan anak Jati Sepanggar. Kalau saya ini pikir badan saya boleh tinggalkan sudah kamu. Saya boleh tinggalkan kamu, saya balik, saya ambil tawaran jawatan dan segala macam, ambil, saya balik. Macam saya cerita tadi. Tapi saya telah buktikan kepada tuan-tuan, walaupunlah orang cakap saya bukan anak Jati, tapi Jati tidak Jati, tidak seinci saya tinggalkan kamu di bumi Sepanggar ini. Dan itulah yang kadang-kadang saya sebab. Bila saya ingat, saya tidur malam, saya fikir, bagaimana harapan tuan-tuan yang telah meletakkan kepercayaan di bawah saya. Tidak tergamak dan tidak sampai hati saya meninggalkan tuan-tuan yang telah memberikan undi yang begitu besar kepada saya. Hinggakan majoriti saya hampir 13.000. Betul tak tidak? Di antara yang terbesar hampir 13.000. Dan itulah sebabnya saya tidak tergamak meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya di kawasan Parlimen Sepanggar. Dan insya Allah membujur lanung melintang patah, saya tidak akan tinggalkan tuan-tuan apa juga cabaran yang ada di hadapan. Orang bilang patah kaki bertongkatkan dagu, patah dagu bertongkatkan palu, namun mundur seinci tidak sama sekali. Nah, jadi saya harap kepada tuan-tuan juga agar kuatkan iman, teguhkan pendirian, letakkan fikir perkara yang lebih besar melalui berbanding memikirkan soal individu. Jangan tengok bangsa, jangan tengok soal bangsanya, tapi tengok soal perjuangannya. Hari ini kita bercerita tentang Sabah, bukan soal Karambunai saja, tapi soal mau mempertahankan kerajaan negeri Sabah. Yang saya risau kerana kita memilih berpandukan emosi, berpandukan bangsa. Saya risau nanti oleh kerana kita tidak sumbang kursi untuk Karambunai, mengakibatkan di peringkat atas kita tidak cukup kursi untuk kita membentuk kerajaan. Dan kalau itu berlaku, saya yakin bukan saja calon, bukan saja jentera warisan yang kecewa, tapi seluruh rakyat Sabah yang ingin memastikan, yang ingin melihat kerajaan warisan tetap memerintah Sabah akan hancur berkecai kerana kita
kita memilih berpandukan kepada emosi. Yang amat berhormat Presiden parti kita ini telah buktikan. Adik dia di lada tu pun dia tumbangkan. Karena masa itu adik dia tanding atas tiket UMNO. Tapi ditumbangkannya adiknya. Karena apa? Karena perjuangan bukan tengok adik, bukan tengok keluarga, tapi soal perjuangan untuk negeri Sabah ini. Jadi kalau ada datang ke sini, aku ni bangsamu, kamu undi saya. Jangan tengok kepada individu itu. Macam saya sebutkan tadi, perlawanan ini perlawanan warisan dengan grup sebelah ini. Perlawanan ini Syafi'i lawan si Musa, Hanifah dan juga yang lain-lain. Kalau kita kalah, Musa ketua menteri, atau si Bung atau si Hanifah ketua menteri. Namanya nakam bain atas sabing, kamu sudah rasa 26 tahun, bukan 1 hari, bukan 2 hari. 26 tahun kamu rasa. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakinlah insyaAllah kampung ini last election pun memang kita pun menang. Cuma saya hadir pada hari ini bagi barat telepon macam ditambah cas supaya kuat cas kamu. Betul kan tidak? Nah, jadi saya tidak mau nanti habis cas lupa sudah macam mana logo parti warisan lah. Nah, mati kita kalau begitu. Nasir, kepada yang rakan-rakan yang lain, mana sifat saya? Jangan kamu bergaduh, bersatu. Bagi kayu main itu bersatu di sini, karena jangan ada elemen-elemen yang boleh memecah belakan kita. Kalau kita bermain sebagai satu kumpulan, saya yakin tidak ada pihak-pihak yang boleh mengurangkan ataupun menjejaskan kemenangan kita di kawasan ini. Kita yakin insya Allah Sulawesi Nasir ini penggerak awal, ini pejuang awal, pejuang asal Sabah dan Tania. Dan saya tengok di hadapan ini kebanyakannya pun di antara mereka-mereka yang telah berjuang daripada awal bersama-sama dengan kita. Sabah dan Tania, beri tepukan kepada tuan-tuan semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada abang saya, Saudara Rahmat, dan juga timbalan Ketua Bahagian, Ahli Jawatan Kuasa Bahagian, Saud Naib, Ketua Wirawati wanita yang ada pada malam ini, khususnya kepada masyarakat di kampung ini. Saya berdoakan Allah Subhanahu Wa Taala apa juga cabaran dan rintangan, insya Allah kita akan hadapi setiap dugaan dan rintangan itu dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya minta sikit saja. Saya tidak minta banyak. Saya minta dalam setiap doa, khususnya para ustaz-ustaz kita ini, para jemaah yang bukan beragama Islam, saya minta doa mengikut agama masing-masing. Saya minta agar tuan-tuan dalam setiap solat dan juga ibadah yang tuan-tuan lakukan, saya minta doakan para pemimpin kita, khususnya Presiden parti kita ini, terus kesehatan dan kekuatan untuk kita menempuhi cabaran yang mendatang ini. Kita tahu bukannya mudah, karena mereka akan datang dengan pelbagai skad, peluru dan segala macam kapal perang. Mereka akan bawa segala macam datang ke sini. Dari itu yang saya sebutkan tadi, saya berdoa semoga iman tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada perkara yang lebih besar dan lebih jauh. Kekalkan iman, kuatkan iman, teguhkan pendirian. Tidak kira apa yang datang, pastikan undi tuan-tuan dan kepercayaan tuan-tuan tidak lari daripada parti warisan Sabah. Boleh? Boleh tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh semangat pimpin seinci pun dia tidak akan berganjak untuk menyempelahkan kita.